Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di meja ilmu untuk membicarakan insya-Allah perkara yang bersangkutan dengan agama, supaya kita memahami bagaimana kita menjalani ataupun menyelesaikan apa yang berlaku kekeliruan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah, pada hari ini meja ilmu akan membicarakan satu maudhu' perkara yang bersangkutan dengan hukum dalam kehidupan umat Islam, iaitu kafarah. Kita akan bertanya dan kita akan mungkin akan timbul di dalam pemikiran kita, apakah yang dimaksudkan dengan kifarah. Maka para ulama menyebutkan bahawa kifarah ini merupakan sebagai satu tindakan yang boleh menghapuskan dosa, sama ada dengan membebaskan hamba, sedekah ataupun berpuasa dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini definisi kafarah yang disebutkan di dalam kitab fiqh. Maka hukum membayar kifarah adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan sesuatu kesalahan, sama ada kesalahan itu secara mutlak mereka melanggar satu kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka melakukan sesuatu kesalahan dengan pilihan mereka sendiri. Maka segala bentuk kesalahan yang melibatkan kafarah wajib ditunaikan mengikut ketetapan yang telah ditentukan bagi setiap kesalahan. Dalil yang dipegang oleh para ulama adalah berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227, yang mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Dua ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isi-isi mereka, diberi tempoh 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Dan jika mereka berazam untuk hendak menjatuhkan talak, iaitu menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini adalah dalil yang dipegang oleh para ulama mengatakan bahawa dasar kepada kafarah tadi. Dan Al-Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah telah menyatakan bahawa umat Islam telah sepakat secara ijma' sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kifarah ini adalah satu pensyariatan di dalam Islam. Kerana kes kifarah ini contohnya telah berlaku banyak kes telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ianya menjadi satu istimbat hukum atau dalil menunjukkan kepada bahawa kifarah ini adalah sesuatu yang berlaku dan ianya telah menjadi satu hukum kepada umat yang terkemudian, bagaimana untuk menyelesaikan sekiranya ia berlaku kepada diri seseorang. Dan hikmah yang kita boleh ambil berpandukan kepada bicara fiqh dalam masalah pensyaratan kafarah ini ialah menjadi penyebab bagi pesalah itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai langkah untuk menebus diri ataupun menebus dosa dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu membayar dan melunaskan sesuatu supaya ia sebagai satu tebusan. Yang keduanya, meringankan bebanan rasa bersalah kerana melakukan maksiat.
Kerana kita sedia maklum, orang yang bila dia melakukan maksiat, apabila ada iman di dalam diri mereka, mereka akan merasakan itu satu tekanan yang berat dalam diri mereka. Jadi dengan sebab itu, dengan cara membayar kifarah ini akan meringankan tekanan daripada dosa yang dilakukan. Dan yang ketiganya, mengingatkan agar manusia tidak boleh mengambil mudah dengan peraturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu, hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah untuk digurau sendakan atau sebagai satu permainan. Kerana bila seseorang itu melakukan kesalahan, maka di sana Allah Ta'ala telah menetapkan ada hukum-hukum yang perlu mereka lakukan, ataupun kalau sekiranya mereka telah melakukan dosa, bagaimanakah cara mereka mau bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merujuk kepada maudhu' ataupun perkara yang kita bicarakan pada pagi ini atau pada hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyuruh menunaikan sumpah, maksudnya, dan jika kamu telah bersumpah atas sesuatu kemudian kamu melihat pada yang lebih baik, maka laksanakanlah yang baik itu dan tebuslah kifarah sumpahmu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini menjadi satu asas ataupun dalil berpandukan kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kifarah adalah sesuatu hukum yang perlu maknanya ditunaikan ataupun dilaksanakan oleh pelaku ataupun orang yang melakukan sesuatu kesalahan. Sidang penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah, satu persoalan akan timbul sebab dan kesalahan yang dikenakan kafarah. Mungkin orang-orang awam atau orang-orang yang di luar sana mungkin akan bertanya, sama adakah mereka telah melakukan sesuatu kesalahan yang diwajibkan kafarah. Kadang-kadang mereka melakukan di dalam masyarakat Islam ini, mereka tidak mengetahui bahawa kesalahan yang mereka buat terkadang-kadang itu adalah satu perkara ataupun dosa yang menyebabkan mereka dikenakan kafarah. Maka dengan adanya meja ilmu pada hari ini akan membuka dan akan memberikan kepahaman kepada masyarakat Islam di luar, supaya kiranya kita telah melakukan yang demikian, maka di sana kifarah adalah satu hukum bagi menyelesaikan masalah kita. Maka di antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan kafarah, yang pertama iaitu persetubuhan pada siang hari dalam bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kalau sekiranya mereka melakukan persetubuhan dengan mereka tahu akan hukum bahawa itu adalah dilarang, maka mereka dikenakan kafarah. Jadi dia tidak kepada puasa-puasa yang lain, tidak termasuk puasa sunat, itu tidak termasuk. Yang ditentukan kafarah ini ialah pada orang yang melakukan, yang menempuh bulan Ramadan, yang melakukan persetubuhan pada siang hari. Yang keduanya melanggar sumpah, seperti mana hadis yang kita telah baca yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Dan yang ketiganya orang yang melanggar nazar, suatu nazar yang telah ditentukan, maka dia tidak boleh melaksanakan, maka dia dikehendaki untuk membayar kafarah. Dan yang keempatnya ila, iaitu sumpah yang dibuat oleh seseorang suami yang mampu untuk bersetubuh dengan isterinya tetapi tidak melakukan yang demikian dalam tempoh 4 bulan. Dalam tempoh 4 bulan atau tanpa menyebutkan tempoh ataupun dengan selama-lamanya. Maka ketika mana mereka telah mengilak dan mereka menggauli isteri mereka balik, maka dikenakan kepada mereka kafarah. Dan yang kelimanya zihar, iaitu lafaz suami yang menyamakan mana-mana anggota wanita mahram secara kekal, iaitu muabbad kepada suami. Contohnya seorang suami mengatakan punggung kamu seperti mana ibuku.
Jadi mana itu adalah salah satu daripada bentuk zihar. Jadi dengan sebab itu ini juga telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kes-kes yang kita sebut dalam yang kita sebut ini tentang kesalahan-kesalahan yang dikenakan kafarah ini sebenarnya telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ianya merupakan satu perkara yang telah diistimbat oleh para ulama, telah dirujuk oleh para ulama supaya ianya menjadi satu daripada bukti yang menunjukkan kafarah ini adalah satu perkara yang wajib. Kalau dilakukan daripada perkara-perkara yang kita sebut tadi, mereka dikehendaki melaksanakan kafarah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang seterusnya ialah pembunuhan yang dilakukan dengan secara tidak sengaja. Maka apabila dilakukan dengan kerana di dalam Islam tidak boleh kita membunuh tanpa hak. Tapi apabila seseorang itu telah melakukan suatu pembunuhan dengan secara tidak sengaja, maka diberikan kemaafan oleh pihak orang yang kehilangan nyawa, maka dia dikehendaki untuk membayar satu ganti rugi. Maka dalam Islam, pembunuhan dengan tidak sengaja ni yang membayar ganti rugi itu dinamakan kafarah. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah, kita sedia maklum bila sebut membayar kafarah pada sesuatu hukum yang kita sebut tadi, maka kadar kafarah adalah berbeza mengikut jenis kesalahan yang dilanggar dan atau tidak ditunaikan. Tidak ditunaikan, sama ada persetubuhan di bulan Ramadan, sumpah, zihar, dan pembunuhan secara tidak sengaja. Jadi untuk memudah cara kepada mereka yang melakukan kesalahan di antara perkara-perkara yang kita sebut tadi, sebagai renungan ataupun memudah cara, bagi kafarah persetubuhan di bulan Ramadan, dia ada 3 dia punya kafarah dia. Pertama, memerdekakan hamba. Yang keduanya berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiganya ialah memberi makan 60 orang miskin. Jadi perbicaraan kita bagaimana untuk memberi makan 60 orang miskin ini, kadar yang ditentukan, maka telah ditetapkan di bawah bahagian Mal Maim, pusat Majlis Agama Islam di Pusat Islam Melaka. Maka kadar bagi orang yang melakukan persetubuhan di bulan Ramadan ini di siang hari ialah 60 orang fakir miskin ini, orang miskin ini ialah didarab dengan RM5. Makanannya maka jumlahnya ialah 300. Dan bagi zihar 60 orang miskin ini juga sama, didarab dengan RM5 jadi 300 dendanya. Dan nazar iaitu diberi makan kepada 10 orang miskin, iaitu dengan kadar dengan RM5, maka jadi RM50. Dan bagi pakaian, kalau dalam bentuk pakaian 10 orang miskin darab dengan RM50, maka jadi 500. Dan sumpah, bagi orang yang melakukan sumpah, melanggar sumpah, ziharnya melakukan sumpah dan melanggar sumpahnya, maka kafarahnya ialah memberi makan 10 orang miskin dengan kadar RM5 kalau pada makanan, dan pada pakaian ialah 10 orang miskin dengan darab RM50 bagi pakaian, dan bagi ilak ialah 10 orang miskin dengan kadar RM5 bagi seorang, dan kalau pakaian ialah 10 orang miskin dengan kadar satu orang RM50. Jadi ini adalah kadar yang telah difatwakan oleh kerajaan negeri Melaka di bawah Majlis Fatwa Negeri Melaka yang dipenerusikan oleh Sahibul Samaha Mufti. Jadi para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya sebarang keraguan yang timbul di dalam kehidupan kita dengan masalah hukum, maka fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui. Dan kita boleh melihat di dalam kita boleh merujuk kepada orang-orang yang ahlinya
tentang zihar, tentang sumpah, tentang nazar, tentang ila, kemungkinan ianya berlaku secara tidak disedari oleh masyarakat, bahawa dia telah mengilak atau telah menzihar akan isterinya. Jadi dengan sebab itu kembalilah kepada orang yang berautoriti, iaitu orang yang disebut dengan ahli ilmu, sebarang masalah yang kita hadapi, dan dalam nak menyelesaikan semua denda-denda ataupun kifarah ini, maka tujulah kepada tempat yang berautoriti, iaitu bahagian mal Majlis Agama Islam, supaya sebarang bentuk kifarah yang dilaksanakan terangkat dan ianya sah dari sudut syarak dan dari segi hukum. Jadi dengan sebab itu kita menasihatkan kepada masyarakat di luar sana, bagi mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan berlakunya kifarah kepada mereka, maka laksanakanlah tuntutan, dan ia merupakan satu tanggungan yang mesti dilaksanakan, dan ia merupakan satu daripada hukum yang perlu dilunaskan sebelum seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mengampunkan dosa kita dan memberikan keampunan, dan memberikan kepada kita keluasan dari sudut rahmatnya. Mudah-mudahan dengan kita mengakui bahawa kita adalah orang yang bersalah, kerana bumi mana yang tidak ditimpa hujan, jadi manusia yang hidup tidak sunyi daripada kesalahan. Sesungguhnya manusia ini lemah dan sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebaik-baik orang yang berdosa ialah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Taala. Maka dinasihatkan kepada para pendengar, pada penonton yang dirahmati Allah, sekiranya kita telah melakukan kesalahan dalam melunaskan denda ini atau kafarah ini, maka kita kena merujuk kepada bahagian yang berautoriti, supaya semua kafarah kita tadi yang kita lakukan sah dari segi syarak dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.